doa daripada guru dia, boleh dia dapat perhatian dalam kehidupan guru dia, dia ada tempat dalam hati guru dia, dia kena cari guru. Kena tuan-tuan, penting lelaki atau perempuan dengan perempuan lah, lelaki dengan lelaki lah, itu sebaiknya. Melainkan kalau kita nak belajar dengan ustaz, kena ramai-ramai lah belajar dan kena jagalah dia punya ni. Jadi bila Ustazah Khadijah sampai ayat ini punya teringat pada Kak Daniah, dia panggil Kak Daniah ni, datang Kak Daniah, Ustazah nak bagi nama dekat Kak Daniah. Sebenarnya bukan nak bagi nama, Ustazah nak tambah nama pada Kak Daniah. Nama apa Ustazah? Ustazah nak bagi Maryam. Masya Allah, Maryam. Ustazah, Maryam, bukan Maryam ya, bukan Maryam, Maryam. Seperti mana dalam Quran, Maryam. Ya, Ustazah nak bagi nama Maryam. Maryam ni satu wanita yang suci, Allah pilih dia, Allah muliakan. Jadi suka sangat Kak Daniah ni. Dan Ustazah kata, Daniah ni kita jangan sebut Daniah, kita sebut Daniah. Memang ada dalam Quran. Apa maksud Daniah? Daniah ini pohon-pohon rendang dalam syurga. Subhanallah, saya suka cerita macam dengan anak Ustazah. Dia orang akan ingat lah, pohon-pohon rendang dalam syurga. Dia akan ulang-ulang. Jadi Daniah ni sendiri nama yang mulia. Daniah itu pohon-pohon rendang dalam syurga. Yang mana pohon rendang dalam syurga ini, hati sidang pendengar, pohon rendang ni seluas-luas, tak sepemeluk tu, tak, bukan pemeluk kita ni, kita tak boleh nak bayang seluas-luas, sebesar-besarnya, sehingga rendangan-rendangan itu bila duduk dalam syurga boleh ambil petik macam tu je, boleh sampai kat mulut macam tu je. Rendangnya dia, beri manfaatnya dia, kesejukan, ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan sangat. Kita kalau nak ambil apa-apa hasil tumbuhan, nak ambil rambutan kena kait dulu kat dunia kan, nak kena panjat ke apa, tapi tidak, rendangnya sehingga boleh nganggur mulut makan, atau petik tepi macam ni je, dan penuh-penuh maksud rendang ni, penuh sangat, lepas sangat, subhanallah. Tidak ada kenyamanan, melainkan itulah kenyamanannya dalam syurga. Jadi Daniah itu sendiri adalah pohon-pohon rendang dalam syurga, ditambah dengan Maryam kat depan, Maryam Daniah, subhanallah. Jadi nama itu menumpuk, menambah-nambahkan keberkatan. Sebab tu nama penting, tuan-tuan perempuan. Pilih nama bukan moden-moden yang tidak ada makna, yang bawa keberkatan. Kalau boleh yang nama yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi, ataupun apa sahaja yang bawa pada keberkatan, membawa maksud yang sangat-sangat baik, sebab dia akan menarik keberkatan, subhanallah. Kemudian kan, mereka ni akhirnya Kak Daniah ni, Kak Maryam ni belajar Quran, sehingga satu tahap belajar Iqra, nak pergi Quran semua, sehingga satu tahap Kak Maryam Daniah datang jumpa Ustazah, kata Ustazah Khadijah kata, Ustazah akak rasa nak kena berhenti belajar. Allahu Akbar. Itu satu yang menyedihkan, dia nak berhenti belajar sebabnya dia nak teruskan hidup macam biasa, maksudnya kerja apa semua. Mak dia kata kerjalah lebih baiklah, macam-macam lah. Jadi bila tanya pada Ustazah, nampak tak, orang mulia, orang baik ni, orang taat ini, pelajar baik ini, datang tanya guru dulu. Tanya guru, tu berkat namanya, subhanallah. Sebab pada guru ada keberkatan tersendiri yang kita tak tahu, Allah saja yang tahu apa yang kita boleh ambil daripada guru kita. Maka tanya guru, rujuk guru. Maka pada ketika itu Ustazah kata apa? Ustazah Khadijah jawab, Masya Allah, subhanallah, bagusnya akak. Ini komunikasi seorang guru yang Allah beri ilham kepada dia. Cara jawab tu Masya Allah, menyejukkan hati. Masya Allah, bagusnya akak, subhanallah, bagusnya akak, memang betulnya akak. Maksudnya seorang guru tu dia tak potong terus, janganlah akak, tak ada. Dia memuliakan, meraihkan. Jadi kita juga dalam rumah tangga sebagai ibu ayah macam tu, kita meraihkan, puji apa dulu keinginan anak kita, hajat nak kita sebelum kita nak bagi pendapat kita. Ini cara nak menarik keberkatan, tuan-tuan perempuan. Lalu bila Ustazah kata Kak Maryam, bagus sangat Kak Maryam, niat Kak Maryam, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tapi biasanya Kak Maryam orang yang dah berhenti belajar atas sebab urusan itu, susah dia nak patah balik belajar. Jadi subhanallah, mendengarkan hal itu, Kak Maryam ni terus tekad, tak apalah, tak kerja, tak apalah, dia terus belajar. Belajar korban. Nampak tak? Bila berhubung kait, bercinta dengan Quran, yakin dengan Allah, sungguh-sungguh mendalami ilmu, Allah turunkan berkat lagi. Subhanallah, banyak keberkatan di sisi ni. Turunkan berkat lagi, habis khatam Quran. Dalam proses tersebut, dua-dua ni tak kahwin lagi. Ustazah Khadijah tak kahwin, Kak Maryam tak kahwin. Maka Ustazah kata, Kak Maryam tanya macam mana lah, apa tips untuk dapat jodoh. Ingat ya, mu'alaf orang asli, tak ada siapa-siapa. Maksudnya ada keluarga dia yang bukan Islam, tapi dari segi Islam nak kahwin dengan siapa? Siapa lelaki yang nak kat dia? Dia kawan dengan siapa? Dia siapa? Subhanallah. Punya ramai lagi.
pelajar-pelajar madrasah yang lain. Ramai lagi. Tapi macam mana? Dia orang asing dalam satu dunia. Tapi saya nak tunjukkan macam mana Allah beri berkat sehingga Allah berikan keluarga yang besar. Macam mana? Maka mereka ni pun, Ustazah Khadijah kata, akak saya tak kahwin lagi. Ustazah tak kahwin lagi. Jadi, tapi tak apa, kita amal je ayat ni sama-sama. Jadi amalan dia, ada Ustazah bagi bonus lah untuk orang yang nak dapat jodoh. InsyaAllah mudah-mudahan berkat. Baca, Ya Jamil, Ya Jamil, Ya Jamil, Ya Jamil, Ya Jamil. Allah akan beri pasangan yang sekufu, yang selayaknya untuk kita. Buatlah kebaikan, ketaatan lagi. Supaya dapat yang lebih baik di sisi Allah. Ya Jamil, Ya Jamil, Ya Jamil, Ya Jamil. Kemudian baca surah Al-Insan. Baca surah ni, baca surah Al-Insan. Selalu dia niatkan untuk Allah buka lorong, dapat jodoh yang terbaik. Subhanallah. Maka beramallah kedua-dua ni. Beramal. Subhanallah, ditakdirkan Allah. Selesai Kak Mariam ni mengaji Quran, khatam semua. Subhanallah. Nak kahwin dengan siapa ni? Tiba-tiba ditakdirkan Allah, mudir madrasah, pemilik madrasah tersebut, ada kakak, yang mana kakaknya itu ada anak lelaki ini nak dijodohkan dengan Kak Mariam Daniyah. Maka masuklah meminang. Dan bersetuju pula keluarga tersebut bila melihatkan kepada Kak Mariam Daniyah ni, bersetuju dengan segalanya. Dengan dirinya, dengan siapa dia, siapa pun, Masya Allah, mereka terima dengan lapang dada. Maka pada ketika itu madrasah menjadi heboh. Dan macam, ya Allah, meriah sangat satu perkahwinan yang tak dijangka-jangka. Maka ramai anak-anak murid ni yang nak jadi, kawan-kawan ni, pelajar-pelajar madrasah ni, yang nak jadi pengapit. Siapa dapat jadi pengapit Kak Mariam Daniyah ni, rasa macam, bangga sangat. Tapi bukan nak tunjukkan lelaki. Perempuan-perempuan je, lelaki di luar. Tapi pengapit tu rasa macam, seronok duduk sebelah. Sebab apa? Ini namanya nak tarik keberkatan ni. Nak tarik keberkatan, sebab tu kita seronok nak duduk sebelah dia. Kita kan kalau jumpa siapa-siapa yang kita teruja, kita nak bergambar. Buat apa? Dapat apa dengan gambar tu? Tak dapat duit pun kita. Tapi sebab kita nak menarik Allah, tekan keberkatan tu. Jadi begitulah. Masing-masing rasa seronoknya. Biasanya kalau dapat jadi pengapit Kak Mariam ni. Jadi subhanallah, merisik, sebelum tu merisik pergi ke kampung Kak Mariam, masuk lorong-lorong yang penuh dengan sempit macam-macam, macam seolah-olah dalam hutan lah orang kata, dalam lorong yang sempit. Tapi subhanallah, keluarga itu bila dilihat keluarga yang baik, maknya itu sangat-sangat baik, tinggal lagi belum memeluk Islam. Maka mereka ni mendoakan sangat. Kita ni pun semua doakan mudah-mudahan maknya ini, mak Kak Mariam ini, Allah pilih untuk diberi hidayah taufik, kenal Allah, peluk Islam, dapat sembah Allah dengan sempurna, Masya Allah. Jadi saya nak simpulkan kisah ini, Yati, subhanallah. Balik daripada Ustaz kata, tak apa. Ustaz kata, alah keluarga kami pun macam ni juga. Biasa dah rumah macam ni. Kampung kami biasa dah macam ni. Jadi setujulah mereka ini untuk menerima Mariam dalam keluarga tersebut. Yang paling istimewa lepas kahwin jadi menantu kesayangan. Duduk dekat Kedah. Duduk macam cara orang Melayu ni. Macam orang kampung ni. Tapi Masya Allah, dia lah menantu kesayangan. Dia lah yang banyak sangat-sangat macam-macam kebolehan dia. Dia belajar ni daripada mak mentua dia, subhanallah, dan menjadi kesayangan suami, dan ada 2 orang anak. Dan selepas selesai Kak Mariam kahwin, tak berapa lama Ustazah Khadijah pula kahwin. Masya Allah, nampak tak? Bertarik-tarik dia punya keberkatan tersebut. Jadi waktu Kak Mariam datang ke majlis perkahwinan Ustazah Khadijah, Kak Mariam sedang mengandung ketika itu. Ustazah Khadijah pula berkahwin pada hari itu, Masya Allah. Jadi Ustazah nak ceritakan dekat sini, sebagai kesimpulannya, tuan-tuan, puan-puan, Allah boleh buat apa sahaja. Allah boleh buat apa sahaja. Seperti mana keberkatan dalam kisah Mariam ini, Allah menjadikan Mariam ini satu wanita yang mengabdikan diri kepada Allah, tidak pernah disentuh lelaki, sangat taat pada perintah Allah, sangat menjaga diri, sangat suci, dan keberkatan itu Allah jadikan luar biasa pada orang sekelilingnya. Jadi sebab tu bila kita baca kisah ni, bila ambil nama tersebut, sama-sama dapat kongsi keberkatan tersebut. Dan Allah beri satu panduan, ayat nombor 43 dalam juzuk 3 ini, Allah sebut, wahai Mariam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya, untuk dapat keberkatan ini, subhanallah, mesti tak boleh juga lari daripada taat pada Allah, tunduk, sujud, patuh, semua tak ada kompromi. Dan last kali, insyaAllah, Ustazah nak bagi satu doa, amalkan doa ini, untuk kita dapat berkat. Antaranya adalah ni doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik.
Kurma Anas bin Malik ni, kalau kurma orang lain kecil-kecil ataupun besar, kurma Anas ni sangat besar berkat doa Nabi. Usia Anas bin Malik ini subhanallah sangat panjang beratus tahun, dan anaknya ini, hartanya ini sangat banyak, Masya Allah. Dan Anas bin Malik ini, doa ni dah ditukarkan untuk kita baca pada diri kita sendiri. Doanya berbunyi, Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barik li fima a'taitani. Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, luaskanlah rumahku, berkatilah semua yang kau berikan kepadaku. Maksudnya, bila ada berkat di sini, maksudnya pasti terikat dengan ketaatan. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fi dari wa barik li fima a'taitani. InsyaAllah, ya hati dan sedang pendengar, mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini Allah berkati, Allah turun rahmat syurah, dan Allah berikan kemuliaan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Sungguhlah kehadiran ataupun kehidupan kita ini bukannya berkisar tentang perjalanan kaki, tapi perjalanan hati kita. Moga-moga hati kita menjadi hati yang taat. Allah pandang hati kita, memberikan keberkatan dalam kehidupan. Terima kasih banyak sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tuhan, dengarlah hatiku, hamba-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, bantulah aku menerima ujian dari-Mu. Kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu. Perjalanan ini penuh berliku, oh najwa duri yang datang padaku. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu. Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu. Tuhan, kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu.
ku rasai hikmah tersembunyi dari sakit diuji. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia IKIM 102.7. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami 11.16 minit pagi. Dan Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami. Dan telah pun kita selesai perkongsian menerusi perkongsian tarbiyah sebentar tadi bersama dengan Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria. Dan insyaAllah untuk rakan pendengar, bagi yang terlepas dengar, anda boleh dengarkan siaran ulangannya pada hari Sabtu 11 malam, ataupun anda boleh kembali ke FB ataupun YouTube channel IKIM. Di situ ada perkongsian videonya untuk anda saksikan ataupun tonton kembali, insyaAllah. Banyak tips dan juga panduan telah pun dikongsikan. Dan untuk anda rakan mendengar, untuk jam ini kita bakal bersama menerusi rancangan tadabbur. Kali ini Ustaz Muhammad Syarif Abdul Rahman akan bawakan tadabbur surah Al-Adiyat. Untuk bersama dengan rakan pendengar, apakah pengisian surah tersebut, untuk sama-sama kita belajar sesuatu yang telah pun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya jom ikuti perkongsian kita kejap lagi bersama dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM, dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum tu, jom kita berhibur seketika bersama dengan Hijaz dengan Terima Kasih Segalanya, hanya di IKIM. Masih teringat debar di hati saat pertama kali berada di sini. Ternyata adakah engkau sudi terima? Ternyata kini kita masih bersama. Tiap melodi yang beralun dan setiap bait kata-kata berlagu, semoga akan dapat menyentuh hatimu dan takkan kau lupa kita pernah, oh pernah bertemu. Kau takkan pernah tahu senyumanmu itu penenang hatiku. Hapus semua lelahku, kau buatku lupa ujian bertalu. Tulus jiwa ku katakan padamu, betapa ku sayang
kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya-Allah. Terima kasih banyak kepada rakan pendengar kerana terus setia bersama dengan kami dan dah pun masa waktunya waktu ini untuk bersama menerusi rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman dan pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini menerusi slot ataupun rancangan Tadabbur. Ustaz akan bawakan surah Al-Adiyat insya-Allah untuk perkongsian kita. Jadi awalan ini Ustaz, sebelum kita nak kepada akronim-akronimnya supaya kita lebih mudah faham, lebih mudah senang ingat insya-Allah, kita berikan terlebih dahulu sedikit mukadimah berkenaan dengan surah Al-Adiyat ini Ustazah. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Nurhayati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur IKIM FM. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua tuan-tuan puan-puan yang menonton ataupun yang mendengar di IKIM pada tetamu hari Jumaat yang mubarakah, pada tetamu 4 Muharram 1443 Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bersama dengan surah Al-Adiyat yang bermaksud yang meluru dengan pantas, iaitulah merujuk kepada kuda perang. Ia merupakan surah yang Allah Ta'ala mulakan dengan 5 sifat yang ada pada kuda perang. Ya, wal-adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang yang tangkas larian dan penat sampai tercungap-cungap nafasnya. Falmuriyati qadha. Yang bila kuda ini namanya kuda perang, ia memercikkan api daripada kakinya. Falmughirati subha. Ia menyerang dengan penuh gairah pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Lalu menerbitkan debu-debu yang terbang ke udara. Fawasatna bihi jama'a. Dan tiba-tiba kuda itu dan tuannya berada di tengah-tengah perkumpulan musuh. Sungguh 5 sifat kuda perang ini Puan Yati menarik perhatian orang-orang Makkah kepada Al-Quran yang dibacakan. Ya, jarang Allah bersumpah dengan sesuatu yang menarik perhatian orang-orang kafir. Kerana bagi orang-orang kafir, kuda ni makhluk seperti kereta lah. Pantang nampak kereta, cantik, model yang menarik, kita pasti akan fuyo, wow. Tetapi sebenarnya surah ini bukan hanya 5 ayat. Ya. Surah ini bukan hanya cerita pasal kuda. Al-Quran ada mesej yang nak disampaikan daripada sumpah yang dilafazkan di awal surah ini. Ini merupakan surah yang ke-100 yang mempunyai 11 ayat. Ya, mari kita perhatikan agaknya apa faedah ataupun ibrah daripada surah ini. Saya mendapati sekurang-kurangnya ada 6. Puan Yati dan seluruh yang menonton. Pertama sekali, ya, huruf A, ialah Allah menciptakan kuda sebagai makhluk untuk kita menong, melihat, berfikir. Al-Adiyat dalam ayat yang pertama disebut oleh para ulama, ya, jamak daripada kalimah Al-Adiyah yang berasal daripada isim fa'il, ya, adu, ya, iaitulah yang meluru ke arah musuh dengan pantas, yang bergerak dengan kencang tanpa ada apa-apa boleh menghalang. Ya, macam sukan Olimpik baru-baru ini, bila seseorang itu meluru ke garisan penamat, tak ada yang boleh menghalangnya daripada nak sampai ke garisan penamat. Maka itu sebutannya adalah Al-Adiyat. Maka ia merujuk kepada sifat yang paling utama ada pada kuda perang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut bukan hanya sifat dhabhan, yang nafasnya tercungap-cungap, api keluar daripada kaki, waktu subuh pun patuh pada tuannya untuk bangun menyerang musuh. Sebenarnya ia adalah suatu pengiktirafan Allah kepada ketundukan kuda kepada tuannya.
Allah puji kuda sebagai makhluk yang sangat taat kepada Tuhannya. Allah Ta'ala bagi penghargaan kepada makhluk ini kerana ia menjadi makhluk yang walaupun liar tetapi dengan mudahnya boleh untuk ditundukkan kepada manusia. Ya, dalam Al-Quran ada cerita Nabi Sulaiman, tuan-puan sekalian, saya pernah cerita dulu dalam segmen Ibrah. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Sad, dia sangat menghargai kuda perang ini sampai fatafiqa mashan bisuq wal a'naq. Sampai Nabi Sulaiman ni bila tengok kuda tu penat Puan Yati, dia usap leher, dia usap betis kuda tu. Sangat appreciate jasa kuda tu. Sedangkan kuda tak buat macam tu pun tak apa, dia binatang. Tetapi Nabi punyalah faham psikologi binatang ni, diusapnya tanda kasih sayang. Jadi surah ini Allah Ta'ala nak kita merenung kejadian kuda. Kalaulah kuda boleh taat pada tuannya walaupun pada waktu subuh, kita bagaimana pada waktu subuh? Ya, adakah kita mengeluh kepada tuan kita yang memanggil kita Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum? Atau kita sebaliknya bergegas menyahut ketaatan untuk bersama Tuhan walaupun pada waktu subuh? So, belajar sesuatu daripada kuda. Yang kedua, huruf D, dunia ni penuh dengan sesuatu yang amat menarik hawa nafsu kita. Kalau tak ada iman, kita akan jadi orang yang mudah tumbang dan kita seperti tidak ada beza dengan binatang kerana binatang ini makan, tidur, makan, tidur. Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini terlalu banyak perkara-perkara yang menyeronokkan seperti harta benda, kemewahan, kekayaan. Kaya tak salah. Mewah tak salah. Yang salah bila kita terlalu mencintai sampai lupa kepada batasan yang Tuhan telah letakkan. Seseorang bila cintakan harta, dia boleh jadi macam kuda. Ini hikmah Allah bersumpah dengan kuda, dan banyak sudut pandang boleh kita lihat kepada makhluk kuda. Kalau tadi kuda ni makhluk yang taat pada tuannya, tetapi kuda juga adalah makhluk bila dia meluru, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, bila dia meluru ke arah musuh Puan Yati, dia dah lupa dah risiko yang bakal dia tempuh. Kuda ni tak tahu sebenarnya bila dia meluru ke arah musuh tu ada tombak, musuh tu ada lembing, musuh tu ada anak panah. Dah nama binatang, dia tak consider pro kontra, dia tak mesyuarat dulu nak pergi ke tidak. Dia patuh pada tuannya walaupun kematian menunggu di hadapannya, kecelakaan, kebinasaan menunggu tuannya. Jadi kuda adalah binatang yang tak ada akal untuk berfikir betul ke tak tindakan aku ni, betul ke tidak. Dia tidak menghitung risiko dia. Jadi manusia kerana mengikut hawa nafsu, ditunggang oleh hawa nafsu, manusia boleh jadi seumpama kuda yang taat kepada tuannya, dan tuannya adalah hawa nafsu, Tuhannya adalah hawa nafsu. Dia akan rempuh apa sahaja walaupun terpaksa menumpahkan darah manusia, menceroboh, mencuri, buat khianat pada orang, hantar sihir pada orang. Yang penting aku nak harta dia. Adakah kita kuda? Jangan, kita manusia. Kita adalah al-insan. Jadi, bezakanlah kita daripada binatang. Macam mana cara beza? Engkau nak pergi kepada kesukaan engkau, fikirkan sejenak. Pantang larang, haram halal, sumber rezeki daripada mana. Ya, jangan gempuh gitu saja. Ya, untuk makluman, Arab selalu menggunakan kuda untuk menyerang pada waktu subuh. Perkampungan-perkampungan yang boleh memberikan kepada mereka harta benda, ya, wanita cantik, mereka akan kejar, mereka akan serang pada waktu gelap. Sebab tu selain daripada bumi Makkah ni, selalu berlaku huru-hara, pertumpahan darah, rampas-merampas, ambush sana sini. Orang hidup tak rasa aman, tuan-tuan. Ya, ini ciri kuda perang yang perlu kita ambil peringatan. Kemudian yang ketiga Puan Yati, kita, ya, huruf I, kita kena ingat, ya, iman ni dia sangat mudah tercabut keluar bila seseorang itu sudah tenggelam. Ya, tahu kan tenggelam?
dia dah lemas. Tapi dia tak sedar dia lemas. Dia tak sedar dia perlukan bantuan. Ya, kaya tak salah ya. Tetapi bila sudah tenggelam dengan kekayaan, iman boleh tercabut. Jaga-jaga. Allah Ta'ala sebut satu perkataan yang sangat mahal dalam surah Al-Adiyat, iaitulah pada ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ni ya, sesungguhnya sangat mudah punyai perasaan kanud di dalam hatinya, yakni kufur. Para ulama menyatakan kanud ini berasal daripada Kanada, bukan negara Kanada ya, daripada perkataan Kanada yang bermaksud tanah yang tidak tumbuh apa-apa tumbuh-tumbuhan. Jadi bila tanah tu tak tumbuh apa-apa, orang tak singgah. Sebab orang tak boleh nak ambil manfaat. Jadi manusia yang ada kekayaan, tapi Allah kata kanut, maknanya kekayaannya orang tak boleh nak ambil manfaat. Sebab dia bakhil. Dia tidak zakat manfaat pada fakir miskin. Jadi manusia ni sangat tamak. Itu maksud surah Al-Adiyat, mengkritik sifat orang kaya raya. Tetapi tamak, haloba, menindas, bakhil. Allahumma la taj'alna minhum. Sebab tu kuda ni sendiri, kuda perang ni untuk makluman semua, orang Arab yang kaya-kaya je ada kuda perang. Dulu punya cerita. Sekarang pun kalau orang tu boleh naik kuda, kan, itu menunjukkan dia status dia berbeza daripada kita. Kita mungkin ada kereta tapi kuda belum tentu. Tetapi orang yang ada kuda ni, dia menunjukkan status yang berbeza. Dia kaya. Dan sekali lagi, kaya tidak salah. Saya nak kaya, tuan puan perlu kaya. Tak ada orang kaya macam mana nak membantu mereka yang ditimpa musibah. Tetapi peringatan ya, agar jangan kekayaan itu menjadi seperti Quraisy. Mereka kaya raya sampai jumlah kuda mereka sangat luar biasa untuk menentang orang-orang Islam di dalam peperangan Badar. Orang Islam ada 2 ekor kuda je pun. Tetapi ya, jangan biarkan kekayaan itu ya menyebabkan kita ada perang kanut. Satu lagi perkara kita belajar daripada kuda, bila mereka menyerang, mereka toleh belakang ke tidak? Tak. Mereka dah tak toleh belakang. Dah nama pun binatang, Puan Yati, kan? Bila meluru ke depan, tak kena toleh ke belakang. Toleh belakang ni maksudnya muhasabah, postmortem, tengok feedback, tengok amalan. Betul ke apa saya buat ni? Dan mana ada kuda, dia tahu memberikan nilai kepada apa yang dia kejar. Dia hanya patuh kepada perintah. Jadi kita ni jangan jadi kuda lah yang tak toleh ke belakang. Kita kena toleh ke belakang, tengok apa yang telah kita usahakan selama ni. Bagi manfaat tak untuk akhirat. Jadi renung-renungkan ni, banyak benda kita belajar daripada kuda ni. Yang keempat, suara saya okey ke Puan Yati? Macam ada gema tu. Hopefully okey. Okey kan? Tak apa. Alhamdulillah. Why? Dalam surah Al-Adiyat ini, Allah menceritakan tentang hari di mana kita akan bertemu dengan buku catatan amalan. Segala perkara akan didedahkan Allah kepada kita. Why? Bermaksud, yakinlah. Akan datang satu detik engkau bertemu semula dengan buku catatanmu, in great details, Allah akan perincikan. Kalau kita perhatikan surah Al-Adiyat ni, detail tak detail Allah sifatkan pergerakan kuda. Tuan-puan jawab ya. Kalau sampai 5 sifat Allah detailkan tentang kuda yang bergerak meluru ke arah musuh, begitu detail sampai 5 ayat, maka tak peliklah. Allah boleh detailkan segala sifat pergerakan manusia yang mahu mencapai cita-citanya di dunia. Sebab tu di awal surah, detail pasal kuda. Di hujung surah, detail pengetahuan Allah tentang tingkah laku perbuatanmu di dunia. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Khabir, dia sangat expert sampai dia boleh dakwa setiap sudut
amalan kita lakukan dalam kegelapan yang manusia tidak ketahui. Sama ada baik ataupun buruk. Dan menarik ya, surah Al-Adiyat ini adalah surah selepas Az-Zalzalah. Di mana dalam surah Az-Zalzalah nanti Allah susun apa makna dalam zalzalah mithqala dzarrah, sebesar zarah, akan dihitung, akan dikira, akan dicatat dalam buku catatan amal. Apa maksud sebesar zarah? Sangat Jadi halus, sangat Allah kecil. datangkan, yes, betul Puan Yati, halus, kecil, tak nampak depan mata, macam COVID-19 lah. Kita tak nampak, tapi bila kena pada tubuh sangat bahaya. Macam tu juga bila seseorang itu melakukan sesuatu amalan, ada perkara yang dia takkan nampak. Macam orang solat, kadang dia solat tetapi apa motif dia solat, kita tak tahu. Ada solat kerana Allah, ada yang solat nak menunjuk-nunjuk. Jadi sebesar zarah adalah motif, intention, nawaitu setiap amalan. Maka datang surah Al-Adiyat menghuraikan apa makna mithqala dzarratin khairan, mithqala dzarratin syarran. Sebagai contoh, saya ada kuda. Puan Yati mentafsirkan bagaimana orang yang ada kuda, kan? Saya mentafsirkan Puan Yati kalau ada kuda perang dengan pelbagai tafsiran. Ada orang tafsir positif, ada orang tafsir negatif. Tetapi memiliki kuda bukan suatu bentuk cercaan daripada Allah. Memiliki kuda, memiliki kekayaan, tak salah. Ia bergantung kepada motif. Ia bergantung kepada niat. Kalau orang tu guna kuda fi sabilillah, maka dalam buku catatan amalannya besar pahala dia berjihad menggunakan kuda perang. Tetapi kalau dia ada kuda digunakan untuk menghalang dakwah Islam, menghalang Rasulullah dan para sahabat, maka dia akan mendapati sebesar zarah yang didedahkan dalam buku catatan amalan akan bawa malapetaka kepada beliau di hari akhirat. Jadi cantik ya, macam mana Allah meletakkan surah Al-Adiyat untuk menghuraikan makna sebesar zarah pada surah sebelumnya Az-Zalzalah. Memiliki kuda tak salah, tetapi bagaimana kamu gunakan kuda berkenaan. Kemudian yang kelima, apa yang saya temui dalam surah ini, khususnya bila kita baca ayat 10, wa husila ma fis sudur. Allah akan keluarkan. Husila ni asal daripada perkataan hausal. Hausal maksudnya menggeledah. Ya, contoh anda tercari-cari mana kad pengenalan anda ni. Anda dibenarkan merentas daerah, merentas negeri. Jadi anda cari sampai ke lubang cacing kad pengenalan ataupun lesen memandu. Maka perbuatan menggeledah beg duit anda itu dipanggil hausal. Wa hussila ma fi sudur, Allah akan geledah sampai kepada sanubari dalam dada kita ni, Allah Taala akan dedahkan. Jadi apa sebab? Sebab hari itu nanti, hari anda berdiri di hari pembalasan, hari A akibat yang penuh keadilan daripada Allah dan penuh ketakutan. Allah Ta'ala menggambarkan dalam surah ini bagaimana anda akan mengalami ketakutan, anda akan mengalami apa yang disebut sebagai nafas tercungap-cungap kepenatan. Kerana hari seseorang yang berdiri di hadapan Allah, kalau dia kufur pada Allah di dunia, ia bukan hari yang selesa. Kita ni bila berdiri nak tunggu vaksin walaupun beratur panjang, kita tak adalah sampai sesak nafas, penat, letih, tak. Sebab kita tahu kita akan divaksin, mudah-mudahan selamat. Beratur panjang menunggu waktu dihisap oleh Allah Ta'ala di hari hisap, hari pembalasan. Dia bukan hari tunggu nak divaksin, kita boleh bertenang. Dia hari yang sangat meresahkan. Mendebar. Orang yang tidak beriman akan jadi macam kuda pada ayat 1 tadi. Babahan, nafasnya tercungap-cungap. Dia beratur untuk tempoh yang lama, beribu tahun.
yang akan menyebabkan wujuhun, ya, pada hari itu mereka sangat kepenatan, amilatun nasibah. Wajah mereka pucat lesi, penat letih bawah terik matahari. Itu baru beratur, baru tunggu giliran. Belum lagi dihisap. Belum lagi masuk ke dalam jurang neraka. Jadi orang yang berdiri di hadapan Tuhan tetapi kafir di dunia dahulu, dia akan berdiri dalam keadaan yang sangat penat, letih, exhausted. Dan itu digambarkan, ya, dalam ayat yang pertama, sifat kuda yang nafas tercungap. Itulah sifat orang kafir bila menunggu giliran untuk wahusila fis sudur, untuk dihisap oleh Allah Ta'ala. Kalau sesiapa baca surah ini, ya, menghayati dia punya ayat ke ayat, ya, dia akan mendapati juga, ya, ayat ke ayat ni pendek-pendek je. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Pendek-pendek ayat dia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat dia seperti pendek-pendek tetapi membawa babak yang Berat. seperti melompat-lompat. Seperti benar-benar menggambarkan kuda yang bergerak pantas. Kerana Allah Ta'ala nak ingatkan kita, hidup kat dunia ni sangat pantas. Hidup kat dunia ini, kamu akan melompat-lompat keseronokan. Tetapi akan datang satu waktu, kamu mati. Dan bila kamu mati, kamu kena ingat, Tuhan akan bongkarkan segala perkara yang telah kamu bawa ke lubang kubur. Iaitulah amalan kita. Jadi cantik surah ini, bagaimana dari satu ayat ke satu ayat, ia menggambarkan seperti kuda itu melompat-lompat. Tetapi tiba-tiba mati. Ya, mati terbunuh. Sedangkan kita bukan kuda. Kita lepas mati akan dihidupkan balik dan akan dihisap. Akhir sekali, kita belajar daripada surah ini, ya, khususnya pada ayat akhir, Tuhan khabir. Tuhan Maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Kita kena ingat, ya, apabila kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selepas hisap itu, seseorang akan menerima pembalasan, dan orang yang kafir dalam perjalanan menuju ke neraka akan ada apa yang disebut sebagai perang psikologi. Tak perang pun lagi, tak masuk neraka pun lagi. Tetapi neraka sudah melambai-lambai. Mari kepada saya, mari kepada saya. Neraka Jahannam sudah menonjolkan dirinya dari kejauhan. Anda dengan neraka Jahannam ada penjarakan lagi. Tetapi anda dalam perjalanan. Sepatutnya neraka janganlah muncul lagi. Tetapi Allah war. Tahu war, psychological war. Allah isytihar, Allah jadikan orang yang hisap menunjukkan dia ahli neraka. Dalam perjalanan tu, neraka sudah memunculkan dirinya. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Ini adalah satu bentuk Allah menakut-nakutkan ahli neraka, sehingga walaupun neraka tu duduk jauh daripada kita, tengok sahaja sudah menyebabkan ahli neraka tak larat nak berjalan. Sangat tak sanggup nak pergi ke situ. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Tak nak tengok kalau boleh. Kerana ia tempat yang sangat menakutkan dan menyayat hati. Menariknya, dalam sifat kuda yang kita lalui tadi, salah satu sifat kuda adalah manusia gunakan kuda ini untuk menghasilkan debu naik ke udara. Para ulama mentafsirkan juga, fa'atharna bihi naq'a ini adalah bila debu tu naik ke udara, akan kedengaran suara bala tentera bersorak, kalau tentera Islam bertakbir. Tujuannya apa? Dengan debu naik ke udara bagi menunjukkan ramainya bala tentera. Bala tentera tak ramai pun, tetapi naikkan debu-debu tu ke udara supaya takut pihak musuh. Kemudian ada sorakan untuk menakutkan musuh. Biasanya war ini dilakukan bila anda rasa anda tak boleh menang. Lalu anda menakutkan musuh ramai. Dia adanya war daripada sifat kuda berkenaan. Dan memang di penghujung surah ini pun Allah menunjukkan bagaimana orang kafir
Yang dulu guna kuda untuk menyerang orang yang tak bersalah, menindas orang miskin, dia juga akan berdepan dengan cyber war. Dia juga akan berdepan dengan perang psikologi. Tak masuk neraka lagi, tak berperang pun lagi dengan neraka tu. Tetapi sudah ada unsur yang menakutkan. Ya. Jadi mudah-mudahan 6 faedah ataupun ibarah surah ini menyebabkan semua tuan-puan jatuh cinta lah ya dengan surah Al-Adiyat ni, insya-Allah. InsyaAllah. Selalu kan Allah Ustaz, kita dengar kuda ni diumpamakan macam nafsu kita kan. Nafsu kalau nak dilembutkan, kena macam kuda lah. Macam mana nak jinakkan kuda, macam tu nak jinakkan nafsu. Sebab itulah di hujung nanti kita diri seorang-seorang depan Allah SWT nak menjawab segala-galanya. Ustaz kan, Masya Allah. Ustaz, kita sampai ke hujung. Sedikitlah kesimpulan daripada Ustaz dari menerusi surah Al-Adiyat ini untuk sama-sama kita belajar sesuatu, jadikan panduan dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, daripada kuda kita belajar erti ketaatan kepada Tuhan. Ya, sejauh mana kita taat pada Tuhan. Daripada kuda kita belajar tentang meluru ke hadapan, tidak toleh ke belakang. Maka jangan jadi kuda yang mengejar cita-cita tanpa melakukan muhasabah diri kepada apa yang telah berlaku semalam kemarin, amalan-amalan yang telah kita lakukan. Serangan kuda juga bersifat mengejut. Kerana kematian itu datangnya mengejut. Dan akhir sekali kuda mengajar kita, terperincinya Allah sifatkan kuda. Lalu ingat, amalan kita juga sangat terperinci catatannya di dalam buku catatan amalan. Banyak benar daripada kuda kita patut belajar kan? Betul. Jadi terima kasih Quran ya kerana memberitahu how do you see something, determine what you will get. Quran ni sangat membantu kita melihat sesuatu dengan kacamata yang sepatutnya, dengan kacamata yang Tuhan nak kita tengok. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah. Allah selalu seru supaya kita berfikir, cara nak fikir macam mana. Quran juga mengajar kita macam mana cara nak berfikir. Lihat kuda pun kena berfikir. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. Insya-Allah minggu depan Ustaz akan kembali untuk surah seterusnya untuk rancangan tadabbur. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Puan Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dengan Nabi yang membawa hidayah, wahai utusan rahmat sekalian alam, selawat dan salam pujian untukmu, para sahabat dan tabi'in yang mulia. Bin Nabil Huda nahnu jundul huda, سنبقي على العهد طول المدى, بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مصطفى وآله محمد. Quand la route est longue, tu me tends la main. Grâce à toi, je continue sur mon chemin. Je garde espoir et l'espoir me garde humain. C'est ta lumière qui éclaire mes lendemains. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa alihi Muhammad. Toute la journée, je cours et je t'oublie. Dans le secret de la nuit, je me mêlis. Je me rappelle ce que tu m'as appris.
vaksin yang benar-benar efektif, dia kena ada 3 ciri. Dia kena 3 ciri. Pertama, vaksin itu mestilah efektif. Efektif maknanya dia mampu untuk mendatangkan imuniti pada badan untuk melawan jangkitan. Sehingga jika sekiranya kita terdedah pada jangkitan itu, kita tak akan mendapat jangkitan itu dan tidak akan menyebarkan jangkitan itu pada orang lain. Yang kedua, vaksin itu mestilah selamat. Mestilah selamat. Bermaksud bahawa jika sekiranya kita masukkan vaksin itu dalam badan kita, dia tidak mendatangkan kemudaratan yang menyebabkan mudarat itu yang lebih teruk daripada penyakit itu sendiri. Maknanya we die of vaccine but not die of the disease contohnya. Itu tak boleh berlaku. Kalau benda itu berlaku maknanya dia defeat the purpose. Benda yang ketiga, pertama dia vaksin itu mampu untuk menimbulkan imuniti kelompok dan mengawal penjangkitan dalam keseluruhan masyarakat. Jika sekiranya dia tak mampu berbuat yang demikian, maka sebenarnya penggunaan vaksin itu adalah sangat terhad. Kerana itu kita kena buat dalam satu keadaan at least 70% masyarakat ini divaksinkan supaya berlaku herd immunity dan dia boleh memutuskan jangkitan dan rangkaian. Bermaksud bahawa rakyat kita baru bebas, kita nak pergi conference ke, nak buat kenal ke sebagainya. Petikan dari Surat Kesihatan bersama tetamu Profesor Dr. Amaluddin Ahmad. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda informasi terkini, kisah dan tauladan yang memberi inspirasi dan sentiasa menjadi radio Islami nombor 1 anda. Terima kasih atas sokongan. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami 11.56 pagi. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian tadabbur sebentar tadi bersama dengan Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman untuk surah Al-Adiyat. Masya Allah, moga-moga kita belajar sesuatu untuk kita belajar daripada alam. Bila Allah ciptakan kuda, apa yang kita perlu belajar daripadanya, dan itu juga yang selalu dikongsikan juga oleh yang berbahagia Datuk Dr. Azizan Baharudin kan. Bila tengok alam, kita kena faham apa yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita. Masya Allah. Dah pun diterangkan oleh Ustaz Syari sebentar tadi. Untuk sahabat-sahabat pendengar yang mana terlepas dengar ataupun nak dengarkan kembali, boleh saja. Kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad pukul 6.30 pagi, ataupun anda boleh dengarkan di podcast IKIM. Juga anda boleh pergi ke FB IKIM FM, YouTube channel IKIM. Di situ ada video untuk anda tonton kembali, dapatkan catatan dan juga nota insya-Allah untuk perkongsian tersebut. Apapun untuk rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama dengan Yati. Kejap lagi kita akan ada perkongsian berita IKIM jam 12.30 hari bersama dengan rakan setugas di unit berita. Kita ada Hajah Masina Alias untuk perkongsian berita, dan juga sejurus selepas itu kita ada rancangan Sains dan Islam untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Kita ada yang berbahagia Dr. Azizan Baharudin, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, insya-Allah bakal bawakan tajuk yang sangat relevan dengan kita semua. Kita ada hijrah sekarang ini. Kita nak belajar tentang jati diri, hijrah, jati diri dan experimental learning. Bagaimana yang dikatakan sebagai experimental learning itu sendiri, EL itu, dan bagaimana ianya relevan dengan pendidikan agama. InsyaAllah kita nak kongsikan bersama dengan anda perkongsian menarik tersebut pada pukul 12.15 tengah hari insyaAllah. Di FB IKIM FM kita ada, di YouTube channel juga, dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, di Radio IKIM ini kita membawakan secara langsung juga untuk sama-sama anda dengarkan. Kita dah belajar sesuatu insyaAllah daripada hijrah untuk tahun ini insyaAllah bersama dengan Ketua Pengarah IKIM yang berbahagia Datuk Dr. Azizan Baharudin. Untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan je lah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku.
Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda.